Halo, selamat malam, salam sejahtera. Ini berita yang terkini yang kita dapat daripada Risikan di Kuala Lumpur mengatakan bahawa Muhyiddin akan kempunan menjadi Perdana Menteri. Mesti kamu tertarik kan? Mesti kamu tertanya-tanya, kenapa Muhyiddin Yassin dijangka akan kempunan menjadi Perdana Menteri? Hal ini kerana didapati mengikut laporan terkini, risikan terkini, data terkini yang kita dapat menunjukkan Muhyiddin Yassin berpotensi untuk bukan sekadar tidak menjadi Perdana Menteri, tetapi Muhyiddin Yassin juga dijangka bakal kehilangan sokongan sebanyak 22 kerusi. Jadi kalau sebelum ini Muhyiddin yakin dia boleh jadi Perdana Menteri dengan sokongan yang penuh, malam ini laporan yang kita terima, risikan yang kita terima, data yang kita terima telah menunjukkan bahawa mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin bakal kehilangan bukan satu, bukan dua, bukan tiga kerusi, tetapi Muhyiddin bakal kehilangan 22 kerusi atau sekurang-kurangnya 20 kerusi daripada yang menyokong beliau sebelum ini. Rupa-rupanya apa yang berlaku, sokongan daripada GPS iaitu Gabungan Parti Sarawak tidaklah muktamad. Yang kita sangka sudah muktamad, rupa-rupanya belum muktamad. Yang menariknya lagi, yang luar biasanya lagi ialah Muhyiddin sudah begitu yakin, bahkan dia sudah hampir-hampir mau ke Istana Negara. Tapi di saat-saat akhir, seperti permainan bola sepak, di saat-saat kecederaan, tiba-tiba GPS mahu menarik diri pula. Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Didapati ada komponen parti dalam GPS pada hari ini telah pun menyatakan secara, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, oleh sebab itulah Muhyiddin sebenarnya mungkin hanya ada harapan sekadar Perdana Menteri berangan-angan sehingga angan-angan. Kerana hari ini nampaknya parti komponen GPS di Sarawak mula buka cerita, mula macam seakan-akan undur diri. Bukan lagi macam, tapi telah mengundur diri. Beberapa komponen mula undur diri dengan mengatakan bahawa mereka di seberang sana, merujuk kepada Semenanjung Malaysia, perlu selesaikan dahulu masalah mereka, baru kami akan masuk, kata mereka. Salah seorang daripadanya ialah parti yang telah bersama dalam GPS, iaitu yang dipengerusikan oleh Tiong, Presiden Parti Progresif Demokratik PDP, Tiong King Seng. Dalam satu kenyataan hari ini, Tiong mengatakan bahawa GPS akan biarkan PN selesai dahulu masalah sesama sendiri, barulah mereka akan menyokong sesiapa yang mahu jadi kerajaan. Ini sesuai, begini baru ngam, ini baru betul. Jangan sampai kata sebelum ini mereka hanya sokong kerajaan yang sudah terbentuk, tapi mereka terlalu awal. Premier Sarawak terlalu awal mengumumkan GPS menyokong sesiapa. Sepatutnya dia perlu menyokong selepas Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan mendapat nombor yang kuat, barulah GPS masuk. Bukannya belum selesai sudah mau masuk. Itu namanya bukan kingmaker, tapi mereka jadi hanya melukut di tengah gantang. Yang sekarang kingmaker pula BN, sepatutnya Sarawak jadi kingmaker, seperti juga JRS. Jadi biarkan dulu 3 parti besar di Semenanjung ini baru ngam. Begitu kata beliau. Nampaknya parti komponen GPS Sarawak yang telah mengisytiharkan sokongan untuk membentuk kerajaan bersama PN dan BN semalam telah membuka pilihan terhadap kemungkinan. Presiden Parti Progresif Demokratik PDP Sarawak iaitu Tiong King Seng dipetik The Star berkata, GPS yang mempunyai 22 kerusi akan menunggu penjajaran politik PN diselesaikan sebelum gabungan itu membuat keputusan. Makna kata, mereka sebenarnya belum mengambil keputusan muktamad. Makna kata, dia bilang begini, mereka perlu mencari jalan sendiri untuk menyelesaikannya. Kenapa kita mahu terlibat? Katanya. Itu yang aku kata tadi. GPS dan JRS sepatutnya jangan terlibat awal.
Biar mereka selesaikan dulu masalah mereka, baru menyisip penentu sebenar. Sekarang ini bukan kamu yang penentu, Barisan Nasional yang penentu, bukan kingmaker, namanya begitu. Barisan Nasional pula yang penentu. Itu langkah yang salah. Sudah tentu, untuk GPS kita akan berbincang sesama sendiri dengan Abang Johari Openg, katanya, yang juga mengatakan bahwa hanya Abang Johari Openg yang akan membuat keputusan muktamar. Tiong juga berkata masih tidak jelas siapa yang mempunyai bilangan sokongan ahli parlimen mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri atau membentuk kerajaan seterusnya. Katakanlah, kata Tiong, katakanlah Barisan Nasional tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional dengan Muhyiddin, maka tidak akan dapat membentuk kerajaan walaupun dengan sokongan GPS. Betul lah. Jadi maknanya GPS mula sedar diri bahwa mereka sepatutnya jadi kingmaker, bukannya jadi di tengah-tengah pula perantara. Biar dulu Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan yang menentukan, barulah mereka jadi kingmaker. Itu yang betul. Sabah pun kena juga, Sabah pun kena fikir juga. Kalau nak jadi kingmaker, tunggu dulu selesai itu gabungan mereka, penjajaran itu. Mereka ada masalah, kita biarkan mereka selesaikan masalah itu sesama sendiri dahulu. Dalam perkembangan berkaitan, Chinese Press melaporkan Abang Johari enggan mengulas keadaan politik semasa apabila meninggalkan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. GPS terdiri daripada Parti Pesaka Bumi Putra Sarawak (PBB), Parti Rakyat Sarawak (PRS), Sarawak United People (SUPP) dan PDP. Gabungan Sarawak menang 22 kerusi pada PRU 15 dengan PBB menang 14, PRS 5, SUPP 2 dan PDP 1. Maknanya, kalaulah ini yang berlaku, itu yang aku kata tadi, Muhyiddin mungkin akan kehilangan 22 kerusi malam ini. Sementara itu, timbalan Presiden Warisan juga yang telah tewas di Penampang juga enggan mendedahkan siapa gabungan yang mereka akan sokong. Dan dia katakan bahwa berulang kali menegaskan selain memastikan hak Malaysia Timur ditegakkan, Warisan mahukan sebuah negara yang bersatu. Negara dikongsi oleh semua orang, bukan hanya satu kaum atau agama, katanya. Ini berbawa makna bahwa ada satu clue di mana Warisan akan berada selepas ini. Saudara-saudara, menyembuhkan negara adalah penting, katanya melalui telefon kepada Malaysia Kini. Itulah dia, saudara-saudara, tepatlah apa yang aku kata sebelum ini, bahwa GPS dan GRS terlalu cepat membuat keputusan. Mereka sepatutnya menjadi kingmaker, bukannya menjadi perantara. Semoga dengan ini Muhyiddin akan lebih berhati-hati dan tidak terlampau yakin, kerana bila-bila masa dia akan kehilangan 22 kursi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.